Pada pagi yang mulia ini kita mari ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala untuk menghidup dan memakmurkan rumah Allah. Allah Ta'ala sifatkan orang datang ke masjid memakmurkan Tuhan ialah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah Ta'ala, mereka itulah yang beriman dengan Allah dan beriman pada hari kiamat. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, khairul biqa' masajiduha, sebaik-baik tempat bagi kamu ialah di masjid-masjid. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut bagi orang yang beriman dan percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yakin pertemuan pada hari kiamat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya kita bersyukur juga pada hari ini Allah Ta'ala mengizinkan kita menjadi tetamu kepada Allah pada bulan yang dimuliakan, bulan yang diberkati, bulan yang penuh rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW menyebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan imanan, secara keimanan, yakin sungguh-sungguh dengan Allah, percaya dengan Allah Ta'ala, wa ihtisaban, dan mengharap pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka dosa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara kelebihan dan bersyukur Tuhan panjangkan umur kita dan mengizinkan kita menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab di sana ada orang yang tak sempat untuk menemui bulan Ramadan, mati pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban dia mati, awal Ramadan dia mati, tak sempat. Kita dipanjangkan umur, masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ambil peluang yang ada pada bulan Ramadan ni untuk kita jadikan bulan Ramadan kita pengampunan dosa dan kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun begitu, di sana ada hadis yang Nabi menyebut sebagai ancaman dan amaran bagi mereka yang dapat bulan Ramadan, tapi Allah tak ampun dosa dia. Nabi sebutlah hadis, sakiyum man adraka ramadana lajuk ghafalah. Celakalah bagi mereka yang mendapatkan dirinya pada bulan Ramadan tapi tak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nabi peringat kita, jaga molek-molek. Allah Ta'ala panjangkan umur kita sempat bulan Ramadan, tapi Allah Ta'ala tak ampun dosa kita. Ini golongan-golongan yang dicelakakan oleh Allah. Na'udzubillah, kita minta berlindung sungguh-sungguh. Sebab tu bila berada bulan Ramadan, kita mesti jaga adab Ramadan, adab tertib yang diajar oleh agama. Sebagaimana kita sebagai tetamu ke rumah orang, kita di rumah orang, dia mesti ada adab dia. Nah, jangan pula pergi rumah orang kita tak pandai pula. Masuk dapur, masuk bilik, panjat dapur orang, panjat bilik orang, tak boleh lah. Sebab kita sebagai tetamu mesti ada adab. Yang ada undang-undang, yang ada adab yang mesti kita laksanakan setelah kita hadir pada rumah orang. Kita sebagai tetamu, yang mana kita ni mesti ada cara dan tata tertibnya yang diajar oleh Islam, yang diajar oleh Allah Ta'ala. Kemudian seterusnya, mari sama-sama kita mendengar pada pagi ini sebuah hadis Nabi SAW yang disebut oleh Abu Dzar, Junub Abdul Nadah, dan juga Abdul Rahman bin Jabal radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat ni kata, aku pernah dengar Nabi SAW menyebut, ittaqullah haitsuma kunta wa tabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rawahu Imam Tirmizi. Takutlah kamu akan Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Pengiringkanlah kejahatan yang kamu lakukan kepada kebaikan. Nescaya Allah Ta'ala menghapus segala kejahatan yang kamu lakukan. Berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi. Dalam hadis yang saya baca ni, ulama-ulama hadis sebut Nabi SAW nak mengajar kepada kita tiga perkara. Yang pertama, Nabi nak ajar kepada kita hak dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi nak ajar hak orang mukallaf. Yang ketiga, hak di antara orang yang berakal. Yang pertama, hak kita dengan Tuhan. Hak kita dengan Tuhan ni Nabi sebut, ittaqullah haitsuma kunta. Hendaklah kamu takut kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kita sebut takwa, ada sebut takut. Takut maknanya menjunjung segala perintah Allah, meninggal perintah apa yang Tuhan larang. Ini sebut mudah jelah, takut, takwa. Tapi pengisian dalam untuk menentukan takwa, takut kita sebenarnya, apa yang dijanji, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, satu benda yang payah. Sebab tu takwa inilah yang menjadikan harga nilai yang diri kita dengan Allah.
Takwa inilah yang membezakan diri kita dengan Allah, yang membezakan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa inilah yang akan mengangkat darjat seseorang dengan Allah Taala. Sebab tu Allah Taala dok tengok kita, dok pandang kita. Malaikat Tuhan pandang, Tuhan nilai takwa seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat mana dia takut, setakat mana dia menjunjung perintah Allah, sehingga waktu hang larang, sinilah yang menjadikan harga nilaian diri seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala menyebut, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada perempuan-perempuan, laki-laki, puak-puak dan berbangsa-bangsa, supaya kamu mengenali di antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling baik di kalangan kamu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat itu Tuhan sebut, Allah Ta'ala jadikan kita ni di antara jenis lelaki ada, jenis perang ada, berpuak-puak dan berbangsa-bangsa. Kejadian ni pilihan daripada Allah. Orang bukan pilih, bukan kita pilih sendiri. Orang perang Tuhan jadikan perang, kita tak minta jadi orang perang, tapi pilih Allah Ta'ala pilih jadi orang perang. Kita orang lelaki kita juga, Tuhan jadikan kita orang lelaki. Waktu mana kita minta dengan Tuhan kita jadi orang lelaki, tiba-tiba keluar pada perut mak, kita jadi orang lelaki. Bangsa keturunan kita juga. Kita dalam bangsa Melayu jadi orang bangsa Melayu, kita tak pilih jadi bangsa Melayu pun. Kawan kita bangsa Cina, bangsa India, waktu mana pilih tak minta pun. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala beri pilihan kejadian itu dijadikan dalam bangsa tertentu. Ini semua adalah pemilihan daripada Allah Ta'ala. Alah, maka semuanya Tuhan kata, aku tak kira, aku tak pandang, aku tak tengok, orang ke dia, lelaki ke dia, bangsa apa-apa pun tak kira, Melayu ke, Cina ke, India ke. Tetapi yang paling mulia di kalangan semua itu ialah mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau orang puan bertakwa ke Tuhan, dia lebih mulia. Kalau lelaki bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia mulia. Bangsa Cina bertakwa kepada Allah, dia mulia. Bangsa India bertakwa kepada Allah, dia lebih mulia. Nak sebutnya kemuliaan ini Tuhan letak pada ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam erti kata yang sebenar. Menjunjung apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa yang Tuhan larang. Maka orang ni mendapat keberkatan hidupnya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah sekarang ni nak mana takwa tu? Nak cari mana takwa? Mungkin mudahlah kita sebut takwa, takut kepada Allah. Mungkin kita boleh sebut, berlega di bibir mulut kita, kita boleh sebut sama. Tapi isunya soalan ni cari mana takwa ni? Kata Imam Ghazali, nak dapat takwa ni tak dapat tidak mesti dua cara, dua kaedah. Yang pertama mesti ada ilmu. Maknanya kena ada ilmu dulu baru dia sifat takwa. Kalau tak ada ilmu, tak mungkinlah sifat takwa kepada Allah. Maksudnya dapat ilmu kena belajarlah. Sebab tu dalam Islam menuntut ilmu menjadi satu kewajipan. Cari ilmu, belajar sungguh-sungguh supaya kita ada ilmu. Dengan ilmu tu lahir sifat makrifat. Makrifat ni kenal. Bila kenal, lahirlah sifat takwa, takut kepada sesuatu yang kita kenal. Kalau kenal Allah, kita akan takut kepada Allah. Sebab apa? Ilmu mengajar kita bahawa Allah Ta'ala ni mempunyai sifat kamalah, sifat yang sempurna, sifat yang molek, ilmu, kudrat, iradat dan sebagainya. Maka sebab tu yang pertama kata Imam Ghazali mesti ada ilmu dulu. Ada ilmu, lahir sifat makrifat, kemudian sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kena banyak baca kisah-kisah bagaimana orang bertakwa hidup atas dunia ni. Baca kisah Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah ulama yang takut kepada Allah Ta'ala. Hidup dia, cara dia macam mana hidup atas dunia ni. Ini yang kedua yang kata Imam Ghazali boleh kita lahir sifat takwa kepada Allah. Sebab tu Imam Ghazali buat perbandingan orang berilmu tak berilmu ni buat contoh macam kita dengan anak kita lah. Kita ada anak kita seorang. Kita anak kita umur 4 tahun, 5 tahun. Letak seekor ular yang bisa. Letak seekor ular bisa, kita orang tua tahu, kita ada ilmu. Ular ni, bisa ular ni, sama ada kena patut atau kena belik, kita akan kena pergi duduk di antara dua. Sama ada pergi kubur ataupun pergi ICU. Ilmu tu ajar kita. Letak ular seekor depan kita, kita ada ilmu. Ular ni bahaya ular ni. Bisa ular ni. Kalau kena patut, kena belik, antara dua kita pergi. Dah pergi kubur, pergi ICU. Ilmu ajar kita. Maka letak ular seekor, kita nampak ular, kita lari. Kita lari, tak main ular tu, sebab bahaya ular ni. Sebab kita ada ilmu. Lepas ada ilmu, kita kenal ular ni bahaya. Lalu timbul ketakutan, kebimbangan terhadap ular tersebut sebab bisa sangat. Tapi anak kita waktu ada ilmu ni, kata Imam Ghazali, kita letak ular, dia bukan lari. Dia main pula dengan ular tu. Nak ular tu belang pula. Dia beranggapan ular ni barang mainan.
Sebab dia tak ada ilmu. Menyatakan ular ni bisa. Dia akan ngakak, akan jalan kita gosok, dia peluk ular tu. Sebab apa? Sebab anak kita tak ada ilmu tentang bahaya dan bisanya ular tersebut. Ini contoh yang Imam Ghazali sebut, nak mudah kita faham bahawa pentingnya kita menguasai ilmu untuk jadikan kita ni orang yang ada pengenalan, maka situ akan ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata yang sebenar. Maknanya dengan ada sifat takwa inilah yang melayakkan diri kita mendapat harga nilai yang diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan nilai kita situ je lah. Tuhan tak nilai rupa parah kita, Tuhan tak nilai keturunan kita, Tuhan tak nilai pangkat darjat kita. Buat Tuhan nilai ialah takwa, takut terhadap Allah dan mesti ikut perintah Allah buat Tuhan suruh. Sebab tu sejarah telah membuktikan kepada kita bagaimana hebatnya orang bertakwa ni. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi jalan dalam syurga, tiba-tiba Nabi dengar tapak kaki ikut belakang dia. Lalu Nabi tanya malaikat Jibril, apakah bunyi itu wahai malaikat Jibril? Wahai Jibril, jawab Jibril, bunyi tapak kaki sahabatmu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maknanya sebelum Bilal mati lagi, tapak kaki Bilal ni ditajalikan oleh Allah berada dalam syurga. Ini kehebatan Bilal. Iman dia, takwa dia, ya, yang begitu tinggi sehingga tak mati Allah Taala telah menzahirkan tapak kakinya berada di syurga Allah Taala. Padahal rupa Bilal ni tak someh. Nah, uduh Bilal ni disebut dalam kitab sejarah. Dia orang hitam. Rambut ketewel, hitam legang, bibir tebal pula, bukan hitam biasa, hitam metalik. Tak, ini mesti kalau sengih baru nampak putih gigi. Hitam sangat Bilal ni. Tapi itu bukan ukuran di sisi Allah Taala, bukan tilikan Allah Taala, bukan pandangan Allah. Yang Tuhan tilik, Tuhan pandang ialah takwa yang ada pada hatinya. Maknanya kalau Tuhan tengok dari segi jasad kok, tak layak Bilal jadi ahli syurga. Comel kita tembang pada Bilal, putih kita tembang pada Bilal. Kita layak masuk syurganya, tapi tak. Itu bukan perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Tuhan kira ialah takwa kita, takut kita lah erti kata yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu hari Ubay bin Khalaf telah bertemu dengannya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni ketika itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi Perdana Menteri. Keluar pada rumah dia, pergi jumpa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni dia adalah sahabat yang Allah ilmu yang banyak ke dia. Yang disebut sejarahnya pernah diarah dikeluarkan itu wahyu kepada Nabi untuk jumpa Ubay bin Ka'ab untuk membaca surah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatan Ubay bin Ka'ab. Lalu Sayyidina Umar tanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa makna takwa? Ubay bin Ka'ab tanya dia, wahai Amirul Mukminin, pernah tak Amirul Mukminin berjalan di jalan yang penuh duri yang menyakitkan kaki Amirul Mukminin? Lalu kata Sayyidina Umar, sudah tentu aku biasa jalan. Maka kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana cara Amirul Mukminin berjalan? Jawab Sayyidina Umar, sudah pasti akan aku berhati-hati supaya aku terpijak duri atau benda yang menyakitkan tapak kaki aku. Jawab Ubay bin Ka'ab, itulah makna takwa. Itulah makna takwa. Makna takwa ni di atas dunia ni kita mesti berhati-hati. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tak suruh. Apa yang agama larang, apa yang agama membolehkan kita buat. Maka kita berhati-hati. Sama dia dari sudut makan minum, dari sudut menguasai harta benda, dari sudut bekerja, dari sudut tutur kata, pergaulan dan sebagainya. Kita dikawal oleh hukum Islam, dikawal oleh undang-undang. Yang undang-undang ni yang diperturunkan oleh Allah Ta'ala untuk jaga kita, untuk selamat kita dunia dan juga akhirat. Kemudian kata Sayyidina Ali, alamat orang bertakwa ni 4 perkara. Tanda orang bertakwa ada 4. Yang pertama, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah. Takut ke Tuhan dengan sungguh hati. Tak takut pada orang lain. Tak takut pada makhluk, tak takut pada manusia. Takutnya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau benda tu benda hak, dia akan cakap. Kalau benda tu benda benar, dia akan cakap. Kalau benda tu benda agama, dia akan cakap. Walaupun di sana dicerca, dihina oleh manusia. Ini orang yang bertakwa. Taklah maknanya dia ada benda-benda yang hati perut dia belah bagi. Kalau aku buat gini kan manusia marah. Buat gini kan orang marah. Buat gini kan orang muka. Tak mikir bahawa di sana Allah Ta'ala marah kepada diri dia. Maknanya orang bertakwa ni tak ada pilihan. Mereka meletak ketakutan kepada Allah. Maknanya apa sahaja waktu Tuhan suruh, kita mesti ikut. Kita masuk mempertahankan agama Allah, mempertahankan hak Allah Ta'ala, mempertahankan apa yang Tuhan suruh. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana ramai manusia menghina Islam, mencerca nama Allah Ta'ala. Baru ni bising bangun baru ni, kali 2 baru ni, tentang
nama Allah yang diletakkan pada stoket. Nah, ini satu perkara yang kita orang Islam kena bangun, kena bangkit dan meluahkan perasaan bahawa perkara yang tidak baik. Dan kita mesti mempertahankannya sehingga gugur darah kita sekalipun. Kerana ini adalah hak kita terhadap agama kita dan hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuntutan yang perlu kita buat ialah kita mesti menjadikan diri tidak takut lain daripada takut kepada Allah Taala sahaja, tak takut pada makhluk dan tak takut kepada siapa-siapa pun. Maknanya meletakkan bahawa kita takut kepada Allah Taala di mana sahaja kita berada. Sama ada duduk seorang, duduk tempat gelap, dalam masjid, dalam surau, bulan Ramadan, tak bulan Ramadan, mesti ada sifat khauf yang takut kepada Allah Taala dalam erti kata yang sebenar. Jangan pula takut kita dengan Tuhan ni bermasa berzaman, itu silap. Nah, setengah orang ni datang masa baru timbul perasaan takut. Mari Ramadan baru mari surau. Bukan kata nak molek, baguslah. Tapi jangan pula Ramadan baru mari surau, nak baca Quran, nak ngaji, nak zikir, nak tasbih, nak sedekah. Setelah habis Ramadan nak mari surau, itu silap. Sebab tu kata Imam Ghazali, jangan buat ibadat kerana Ramadan. Buat ibadat kerana Tuhan yang menjadikan Ramadan. Nah, jangan buat ibadat kerana Ramadan. Kalau kita buat ibadat kerana Ramadan, kita telah tipu daya, kata Imam Ghazali. Tipu daya dalam buat ibadat. Masuk Ramadan barulah mari surau. Masuk Ramadan barulah penuh sejid. Masuk Ramadan barulah masuk jemaah. Habis Ramadan masuk satu Syawal, balik asar pula. Sebab tu kata Syekh Jamaluddin Al-Afaq, untuk menilai puasa kita berjaya tak berjaya ialah menilai selepas daripada Ramadan. Nah, nak tengok puasa kita ni, yang kita duduk di bulan tabiah, yang kita duduk di madrasah yang ditabiah oleh Allah Taala dengan jasmani dan rohani, maka nak nilai berjaya tak berjaya kita, proses tabiah bulan Ramadan ni ialah berlakunya selepas habis daripada bulan Ramadan. Kata Syekh Jamaluddin Al-Afaq. Tengok habis Ramadan kita buat ni kayak gini. Kalau masih kekal istiqamah dengan masjid, kekal istiqamah dengan membaca Al-Quran, kekal istiqamah dengan sembahyang berjemaah, kekal istiqamah dengan bersedekah, menandanya tabiah yang kita berada di madrasah Ramadan berjaya. Kita mendapat keputusan yang berjaya dan cemerlang hasil daripada pendidikan dan tabiah yang ada di bulan Ramadan. Tapi kalau balik asal juga, balik asal juga, habis Ramadan balik asal, Ramadan je. Mari awal jaga waktu sama jemaah, maka puasa waktu dibuat bulan Ramadan tu ada penyakit. Ada penyakit. Yang mana penyakit dulu kita ubat. Sebab puasa Ramadan ni Tuhan sifatkan la'allakum tattaqun. Sebenarnya kamu menjadi orang bertakwa kepada Allah. Dengan puasa ni takwa dengan Tuhan. Sebab tu kalau kita pusing belakang balik, kita nilai belakang. Kalau sekarang yang umur kita 60 tahun, katakan umur 60 tahun tau. Kita mukallaf 15 tahun. Maka 45 tahun kita jumpa dengan puasa. 40 tahun kita puasa Ramadan, 45 tahun kita puasa Ramadan. Maka dengan puasa Ramadan 45 tahun ni guana dengan takwa kita. Guana kita dengan Tuhan. Ni perlu kita muhasabah. Sebab Nabi tak lama puasa. 9 tahun Nabi puasa. Tapi kita 45 tahun puasa ni. Umur 60 tahun ni. Mukallaf 15. Umur 15 mukallaf katakan. Maka 45 tahun kita jumpa Ramadan. 40 tahun kita puasa. 40 tahun kita dapat proses tabiah daripada madrasah Ramadan. Maka kita kena fikir muhasabah. Macam mana dengan puasa kita ni dapat tak hasil waktu Tuhan sebut. La'allakum tattaqun, yang menjadikan kita bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda-benda yang kita kena faham. Sebab tu kata Sayyidina Ali, tanda bertakwa yang pertama ialah takut kepada Allah. Duduk kat mana-mana duduk kira lah. Duduk seorang ke, duduk ramai-ramai ke, tempat gelap ke, tempat cerah ke, takut kepada Allah. Kita duduk seorang dalam keadaan kita ada kemampuan buat maksiat. Dalam keadaan kita mampu buat benda jahat. Manusia tak nampak, orang tak nampak. Tapi kita tak buat benda tu. Sebab apa? Sebab kita takut kepada Allah Ta'ala. Kita merasa Tuhan melihat apa yang kita buat. Kita rasa Tuhan tengok apa kita buat. Walaupun benda tu kita mampu boleh buat. Kita boleh buat, orang tak nampak, manusia tak nampak. Tapi takwa mengajar kita bahawa kita nak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua kata Sayyidina Ali ialah wa amalu bitanzil, mesti beramal dengan apa waktu Tuhan turun. Orang bertakwa ni kena beramal dengan apa waktu Tuhan turun. Apa waktu Tuhan turun? Al-Quran, kitab Tuhan tu. Bukan setakat ngaji je. Hari ni bulan ni alhamdulillah pakat ramai-ramai baca. Ramai-ramai ngaji. Ramai-ramai baca Al-Quran. Alhamdulillah lah. Bukan kata salah molek lah. Tapi perkara yang lebih besar pada itu ialah mesti beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran tu. Sebab Al-Quran dastur perlembagaan, undang-undang yang Tuhan turun untuk manusia. Tuhan cipta kita, Tuhan jadi kita, dan Tuhan buat turun undang-undang yang selayak dengan apa yang ada
daripada kita, dan yang selayak yang perlu kita buat hidup atas dunia ni. Maka sebab tu kita mesti beramal dengan dia, bukan setakat baca je, kena beramal. Dalam Al-Quran tu sebut bab cerita bagaimana orang yang derhaka kepada Allah, yang lawan Islam, yang lawan Nabi, ada di sana hukum hakam, yang mana boleh buat, yang mana tak boleh. Maka beramal dengannya suatu benda yang wajib, yang ittifaq ulama menyatakan wajib beramal dengan Al-Quran. Kena ikut. Kalau kita tinggal Al-Quran, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehina-hinanya. Sebab tu Tuhan sebut, man yuridu izzatu fa izzatu lillahi jami'ah. Barang siapa yang nak mulia, kemuliaan itu terserah kepada Allah Taala semua sekali. Kita nak mulia, kita nak agung, kita nak hebat, kita nak diperkasakan atas dunia ni, maka adalah pegang pada Al-Quran, beramal dengannya, berpegang dan beramal dengannya sebagaimana yang diajar oleh Allah Taala kepada kita orang Islam. Kemudian yang ketiga, tanda bertakwa yang ketiga ialah al-istidad bil ghahil, buat persiapan untuk menghadapi mati. Orang yang bertakwa, tanda yang ketiga kata Sayyidina Ali ialah kena buat siap untuk mati. Buat persiapan untuk mati. Sebab mati-mati tu akan pastikan berlaku. Tuhan sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dah seorang hari lah dia akan mati. Guana-guana akan mati. Maka sebab tu kena istidad. Apa dia istidad? Buat persiapan. Sebab setiap yang bernyawa akan mati. Tuhan sebut mati. Cumanya bila mati, Allah Ta'ala sembunyi tempoh dan waktu seorang tu mati. Mungkin kegi, mungkin sekarang, mungkin esok, mungkin lusa. Tuhan sembunyi. Tuhan tak royak. Sebagaimana bulan Ramadan ni Tuhan tak royak, tak sebut bilanya berlaku malam qadar. Cuma Nabi sebut 10 akhir daripada Ramadan. Malam ganjil pula Nabi sebut. Tapi nak kabar bila? Tak tahu. Sama dengan mati ni, Tuhan sembunyikan bila kita mati. Tak royak. Tujuan supaya istidad, buat persiapan. Sebab tu ingat pada mati dan buat persiapan menghadapi mati, suatu benda yang dipuji dalam Islam. Disebut riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Satu hari lalu Umar kata, aku pergi jumpa Nabi. Tengah-tengah duduk dengan Nabi tu, mari 10 orang sahabat daripada golongan Ansar. Duduk sama Nabi, sama kami semualah, kata Abdullah bin Umar. Maka seseorang daripada mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdik? Orang yang pintar, orang pandai, wahai Rasulullah? Nabi kata, orang yang cerdik pandai ni ialah aqsaruhum lizikil mauti wa ashadduhum lahu istidadan ulaika aqyasu zahabu syarafad dunya wa karamatil akhirah. Iaitulah membanyakkan mereka itu akan ingat pada mati. Banyak ingat pada mati. Istidadan lahu, kemudian bersangatan buat persiapan untuk menghadapi mati. Ulaika aqyasu, mereka itulah orang yang cerdik, mendapat keberkatan hidup di dunia, dan Allah Ta'ala mengangkat darjat yang tinggi di akhirat kelak. Ini dipesan oleh Nabi. Nak sebutnya orang cerdik ialah orang yang banyak ingat pada mati. Banyak ingat pada mati. Duduk tengok ingat pada mati, petang ingat pada mati, pagi ingat pada mati, malam ingat pada mati. Dalam masa yang sama istidad. Apa istidad? Buat persiapan untuk hadapi mati. Buat siap. Siap. Siap macam kita siap sambut air raya kau tu tak? Raya lambat lagi, tapi 3 bulan tepuh baju. Tukar sopa 3 bulan. Tasir tukar 3 bulan dah. Mana siapnya kita nak sambut raya. Raya hari je kau tua ni. Lepas tu puasa lah. Bukan kata salah. Tak salah. Tapi nak kabarnya persiapan. Macam nikah anak kot. Nak nikah dengan anak dah. Nikah anak tu. Janji dua pihak. Nikah bulan 12. Siap bulan apa? Bulan 5 siap dah. Siap rumah. Cakur rupuk. Wang sarang laba. Lepas tu bicar nak melih kubah. Tak melih kubah. Wakak pula. Lama siap tu. Bukan kata salah. Tapi nak kabur hidup atas dunia punya istidad. Apatah lagi waktu kita nak mati, bertemu dengan Allah. Maka sebab tu, orang yang bertakwa ni, dia kenyak pada mati dan buat persiapan. Buat persiapan menghadap mati. Kalau aku mati, guana hari ni. Kubur aku luah ke tak? Aku dijawab lah soalan muka nakir. Kubur aku cahaya ke tak? Kubur aku lapang ke tak? Selamat tak aku daripada tengah kubur. Yang Nabi sebut bagi kita orang beriman ni, kalau seorang tu mati, masuk dalam kubur, dia akan jumpa 2 benda je. 2 benda dia akan jumpa. Yang pertama dinamakan nikmat. Yang kedua dinamakan fitnah kubur. 2 ni lah. Tanang kita duduk dalam kubur, tinggal seorang diri tu, kita akan jumpa 2 keadaan. Keadaan yang pertama dinamai dapat nikmat. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah lah. Yang kedua dapat fitnah kubur. Yang Nabi sebutlah hadis, innal qabra awwalu min manazil akhirah. Kubur ni mula-mula tempat yang ditempatkan seorang pada negeri akhirat. Kubur ni ialah menjadi alamat tempat-tempat negeri akhirat. Barang siapa yang berjaya dalam kubur, dia berjaya dalam kubur. Orang tanang selamat je dia. Dibesarkan kuburnya oleh Allah. Dilapang kuburnya oleh Allah Ta'ala. Dicerah kuburnya Allah Ta'ala. Duduk situ.
Malaikat tak mari tanya dia. Tak mari kasak dia. Ular tak keluar. Lepang tak keluar. Lepang pun tak keluar. Maka kata Nabi, selepas daripada bangun pada kubur, kau selamat lagi. Lepas daripada kubur tak selamat. Fa'ilam yanjah. Maka jika tidak selamat. Tanang je. Kubur pun perapak. Buat Nabi sebutlah hadis tu. Kubur gerak, perapak sehingga tulang rusuk kanan, dapat tulang rusuk kiri. Nabi kata bunyi perak, bunyi rapak sangat. Bunyi ni seluruh makhluk dengar belaka. Melainkan makhluk bernama manusia tak dengar. Lalu sahabat tanya sebab apa jadi gitu wahai Rasulullah. Nabi kata fitnatul lakum, ujian bagi kamu. Ujian bagi kita manusia. Maknanya kalau kita dengar kalau tidur malam kita nak rumah kat kubur pula. Nak perak bunyi. Perak. Tak tidur mana? Nak khabar fitnah. Nak khabar bahawa Nabi kata kalau dalam kubur ni dua benda tiba. Sama ada fitnah ataupun azab. Dan ada fitnah ataupun nikmat. Dapat nikmat selamat. Maka sebab tu kena buat istidak persiapan. Maknanya tanya diri kita, kalau aku mati hari ni, dia jawab soalan bukan laki. Yang soalan ni, bocor lama dah. Marah buka, mana Nabi juga. Dia jawab dah ni. Sebab jawab apa pada soalan ni bukan berdasarkan hafalan. Dia berdasarkan pada amalan kita buat atas dunia ni. Kita buat apa amalan kita atas dunia ni. Itu akan menentukan jawapan kepada soalan yang berlaku dalam kubur kelak. Sebab tu Imam Syafi'i sebut, cara hidup kita ni menentukan cara kita mati sekejap lagi. Cara hidup atas dunia sekarang kita hidup cara macam mana. Yang menentukan cara kita mati sekejap lagi. Cara kita mati sekejap lagi menentukan cara kita dalam kubur. Cara dalam kubur tu menentukan bangun pada masyar. Cara bangun pada masyar yang menentukan tempat duduk syurga ataupun neraka. Makna kabarnya akhirat lagi dia mai ikut hidup atas dunia juga. Keedah macam mana hidup atas dunia ni. Maka sebab itulah kata Sayyidina Ali orang bertakwa ni mesti ada sifat yang pertama ingat pada mati, kemudian istiqdah. Buat persiapan menghadapi mati. Yang mati tak lari. Yang suatu benda akan pasti berlaku. Kita tak takut, tapi kena takut amal yang kita nak bawa cukup dan cukup. Sebab tu Tuhan sebut, "Qul innal mautal ladzi tafiruna wa innal mulaqikum. Summa turadduna ilal alimi ghaibi wasyahadah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, mulaqikum, dia akan jumpa carimu. Dah so larilah. Dah so larilah. Maknanya mati lagi orang-orang pun dia akan jumpa cari. Summa turadduna ila alimi ghaibi wasyahadah. Kemudian dikembali ke Allah Taala kamu pada negeri alimi ghaibi wasyahadah, ila ala akhirat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka dikhabar, diceritakan dengan apa yang telah kamu lakukan atas dulu. Maknanya bila kita mati sikit lagi, Allah telah bangkit kita pada masyar. Al-bangun di pada masyarakat ramah-ramah tu, Tuhan cerita belaka apa yang kita buat atas dulu. Tak ada usaha pun nak cerita. Semua cerita. Kebaikan kita, kejahatan kita, maksiat kita, amal soleh kita, amal taat kita, semua Tuhan cerita. Maka lazim daripada cerita, Allah Ta'ala akan balas apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Maka nak kabarnya, kena buat istiqdah, kena buat persiapan untuk menghadapi mati ini. Kemudian ulama sebut, "Zaman ishtaghala bidunya." Wahai mereka yang sibuk sangat dengan dunia. Wahai mereka yang sibuk sangat dengan dunia. Syughul, masyghul, sibuk sangat dengan dunia. Siang malam. Seolah dunia ni negeri yang kekal abadi. Kapal perekat tu. Tak ada nak beribadat, tak ada nak amal soleh. Qatul amal, sesungguhnya kamu berangan-angan panjang. Orang yang biasa sibuk dengan dunia ni sebab berangan panjang. Berangan panjang. Sebab tu angan-angan panjang sifat mazmumah. Dalam Islam larang kita ada panjang angan-angan. Kalau berlaku panjang angan, kena kerak, biar pendek. Sebab tu Allah berumur, disebut satu hadis yang Nabi sebut kepadanya, di antara Umar kata, Nabi pesan pada aku, "Iza asbahta fala tuhaddatsan nafsaka bil masa, wa iza amsaita fala tuhaddatsan nafsaka bis sabah." Kalau kamu berada pada waktu pagi, jangan cakap diri kamu boleh sapa waktu petang hari. Kata Allah bi umur, Nabi pesan ke dia. Nak kabur jangan panjang angan-angan. Kalau kita hidup waktu pagi ni, jangan cakap diri kita, kabur diri kita, tutup pada diri kita, baru kita boleh hidup sampai petang hari. Sebab kita tak yakin. Dah dok kejemaah, dah dok tahu hari ni kita. Namanya tahu dah dok tahu. Pukul 10 mati dok tahu kayak gini. Pukul 8 mati dok tahu kayak gini. Maka jangan cakap, jangan berangang pada diri kita, kita boleh sapa petang kat orang, tengah hari kat orang, malam kat orang, esok dah esok. Mungkin mati kayak gini. Apabila hilang perasaan ni, kita akan buat persiapan. Perlu apa aku buat sebelum sampai ke Zuhur kayak gini. Antara pagi dengan Zuhur, waktu ada ni, benda yang patut aku isi. Benda yang apa aku buat. Amal apa yang aku buat.
sebab pasti akan berlaku kematian, maka tak tahu ngomong siapa kedok waktu zuhur kayak gini. Wa iza amsaita, dah siapa waktu petang. Takdir Allah Taala panjang umur kita, alhamdulillah lah, sampai petang. Tak nak buka, siapa boleh hidup lagi. Fala tuhadin nafsaka, maka cakap yang tutup pada diri kamu bisabah, sehingga siapa pergi esok. Jangan cakap esok aku boleh hidup, esok aku boleh hidup. Esok gitu. Mungkin sampai esok kita mati. Malam karang ke, pagi karang ke, kita akan mati. Maka kata Nabi, jangan cakap, jangan bercita-cita pada hati kau, pada diri kau, bahawa siapa pergi esok. Waqzu sihatnya min qabla saqamika, maka jadikan sihat kamu ni sebelum siapa sakit kamu, dan jadikan hidup kamu qabla matika, sebelum mati kamu. Sihatnya ambil peluang sihat. Buat amal, buat kerja baik, buat amal soleh sebelum siapa masa sakit. Dan masa sakit kau tak sempurna ibadat kita. Dan kata Nabi lagi, ambil masa hidup ni sebelum siapa mati lagi. Itu ada sekarang ambil peluang. Mari surah, mari sejid, belajar sungguh, buat beramal, buat amalan soleh, sembahyang baik-baik sebelum siapa mati. Dan mati tak ada benda lah. Kemudian fa innaka la tadri ya Abdullah masbuqa ghadan, kata Nabi. Maka sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui ya Abdullah apakah nama engkau esok hari. Tidak tahu esok nama benda kita. Hari ni orang panggil ustaz lagi, hari ni panggil cik imam lagi, hari ni panggil tuan haji lagi, hari ni panggil datuk lagi. Esok tu mungkin kita mati dah. Orang tak panggil dah kita haji, tak panggil dah ustaz, tak panggil datuk, tak panggil tafsir, orang panggil banyak dah kita. Sebab tu kata Nabi, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah nama engkau dipanggil pada pagi esok. Nak sebutnya kena buat persiapan. Sebab tu kata ulama, wahai mereka yang sibuk sangat dunia, sebabnya panjang angan-angan. Awalam yamzil ghaflah, sebab apa kamu lupa? Hatta dana minhul al-maut, sehingga datang kepada kamu oleh kematian. Mautu ya'ti baktatan, mati datang keadaan mengeju. Mati tu mari keadaan mengeju. Setengah kawan kita sihat, kita mega, lepas tu pergi kerja, start kereta berlanggar, mati. Bangun pagi-pagi sakit dada, urut-urut, pergi hospital mati. Mengejuk mari. Kalau mari buat sakit, alhamdulillah lah. Datang isyarat, datang alamat, dan tobat, dan buat ibadat, dan minta maaf, apa. Takut-takut pasal jangan mengejuk. Al-mautu ya'ti baktah, mati ke dalam mengejuk. Wal qabru bisulul amal, dalam kubur kita tengok amalan-amalan kita. Dalam kubur tu kita tengok amalan kita mati. Dalam kubur Tuhan pamer amalan yang kita buat, amalan baik, amalan jahat, amalan buruk dan sebagainya. Isbi ahwaliha, sabarlah oleh kamu dalam kehidupan dunia ni. Bersabar. Bersabar hidup dunia ni dengan ujian yang banyak. Benda bentuk dunia yang orang mana gila belaka dunia ni, suka belaka, minat belaka, benda yang menyeliurkan belaka orang, maka kena sabar hidup atas dunia ni. La mautun illa bil ajal, tidak akan berlaku kematian melainkan setelah sampai tempoh kehidupan dia. Ni kaedah Islam nak ajar kita. Mati-mati ni tak akan berlaku melainkan setelah sampai tempoh kehidupan kita. Sampai tempoh hidup matilah. Mana Tuhan tulis umur kita berapa? 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita akan mati sampai tempoh tu. Sebab tu jangan kita pegang sebab sangat. Cuma kaedah Allah Ta'ala buat satu benda ni mesti ada sebab. Wa kullu syai'in sababa, tiap sesuatu ada sebab. Mati bab apa kecil manis, mati bab apa darah tinggi, mati bab apa lemah jantung, sebab. Tapi hakikatnya mati tu sebab sampai tempoh hidup dia dah. Sebab tu jangan pegang sebab. Kita pegang sebab sepanjang berangang lah. Sebab apa mati dah? Kecil manis. Sabar dah kecil manis, 40 tahun kecil manis mati. Aku dah kecil manis lagi, waktu kembang, waktu lambat mati. Sebab kita beranggapan mati tu kecil manis. Mati darah tinggi, mati lemah jantung. Sebab tu kita doa sebenarnya pada Islam ajar kita mati-matinya ialah al-ajal sampai tempoh hidup. Kau pernah tengok tak orang baru beranak anak yang mati ada tak? Kau tengok orang puan beranak sampai tu 2 hari. 2 hari dia hidup anak ni mati. Setengah tu sebulan mati. Setengah tu setahun setengah mati. Budak ni dah macam manis pun. Budak tu macam manis tak? Tak ada pun. Lemah jantung tak ada. Kolesterol tak ada. Sebab apa? Sebab susu makan susu mak dia tu. Tapi tiba-tiba mati. Apa nak sabar? Mati ni ialah sampai tempoh. Cuma Allah Ta'ala buat satu benda dengan ada sebab. Maka sebab tu kita ambillah pengajaran daripada kematian-kematian ni supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi mati. Dan orang yang cerdik kata Nabi ialah jadikan kematian satu pengajaran. Kafa bil mautin wa'izan, memadilah bagi seseorang itu pengajaran di atas kematian seseorang. Mati orang lain kita ambil pengajaran. Sebab tu kata ulama,
Nak timbul boleh sifat ingat pada mati dua keadaan je. Yang pertama lah tengok orang sakit, ziarah orang mati. Yang kedua ialah membiasakan pergi kubur. Dah, pergi kubur, nawak kubur orang panggil. Ini dia antara benda-benda untuk melahirkan sifat mati, istiqdah buat siapa yang mati. Yang pertama ialah ziarah orang mati, ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Sebab tu dalam Islam, ziarah orang mati dengan orang sakit perkara yang dipuji dalam Islam. Hak yang perlu kita laksanakan terhadap seorang dengan seorang yang lain, yang ditutup dalam agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya waktu ziarah tu kita kena ngaji sikitlah. Kena belajar. Biar ziarah kita jadi ibadat. Biar ziarah kita jadi boleh ambil pengajaran. Jangan pula pergi ziarah tu pergi sembang je. Dah, pergi sembang, pergi cakap, pergi apa dah sah. Ulama ajar pergi ziarah, tengok si mati. Kalau bukan keluarga kita, minta izin keluarga dia. Buka kain waktu muka, tengok muka dia. Oh mati dah orang ni. Mama, Mina, Dola, Said. Ni kawan kita ni. Muda pada kita lagi. Tak ada penyakit benda-benda. Mari aku temu sihat segera mega. Tiba-tiba mati lagi ni. Kalau segera mati, aku ni penyakit ada. Oh mati lagi. Ambil pengajaran. Baca Yasin, baca Al-Quran, baca doa. Jangan disembang saja. Sebab Syekh Jamaluddin Arfan nasihat kepada kita, jangan buat benda begini. Sebab satu hari nanti kalau kita mati, kemungkinan Allah Ta'ala pun tutup pintu hati manusia, juga begitu juga kita. Ramai mari ngawak, ratus-ratus orang, ribu-ribu orang. Tapi seorang apa untuk baca doa untuk kita? Sebab apa? Dulu waktu kita hidup, buat pesen ni. Dia ngawak, dia orang mati, sembang-sembang balik. Sembang-sembang balik. Dia ambil pengajaran atas kematian tersebut. Pada Islam ajar kita, agama suruh kita ngawak supaya ambil pengajaran atas kematian tersebut. Sebab tu kena hijaz sikit tu. Belum kita buat gitu kena tukar. Pergi baca Fatihah, baca Yasin, baca apa, doa. Wahai Tuhan aku, ni kawan aku, ni sahabat aku, ni anak beranak aku, ampunlah dosa dia. Ni baik, orang juru. Doa supaya Tuhan ampun dosa dia. Tuhan turun rahmat pada diri dia dan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat tanda orang bertakwa terkenali ialah ar-ridha bil qalil, redha di atas pemberian yang diberi oleh Allah Taala. Nah, kita redha apa sahaja Tuhan beri kita yang ditentukan oleh Allah Taala, maka kena terima, kena redha, jangan tamak, jangan rakus. Kerana sifat tamak, sifat rakus ni sifat yang dibenci oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak yang pertama yang disebut dalam hadis ni sebagai pengajaran yang dapat kita ambil. Kemudian seterusnya disebut hak yang kedua. Hak yang kedua ni hak orang yang mukallaf, iaitu memperikan segala kejahatan yang dibuat dengan segala amalan kebaikan. Saya rasa qadar itulah untuk pagi ni. Apa yang baik itu datang dari Allah Taala, yang tak baik itu, yang lemah itu dari kelemahan yang daripada diri saya. Mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat dan keampunan kepada kita semua. Dan Allah Taala menerima amal yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Taala menempatkan kita dalam sebahagian hamba-hamba yang soleh, yang diterima amalnya, yang diterima amal-amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnini bil ilmi wa zina minal hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jahaza jamma marhuma wa tafattafan ma'suma wa la taj'al mimman syaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.